tak dapat hadir. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera anak-anak madam. So, madam harapkan you all berada dalam keadaan sihat. Terima kasih pada setiap yang kalau tak dapat join, ada hal kena pergi vaksin, ada majlis anugerah bagi tahu madam. So, bila you bagi tahu awal, so saya akan ambil inisiatif untuk record sesi tu supaya you akan boleh tengok semula. Okay, dan biasanya saya akan guna medium YouTube channel yang general saya itulah. So boleh subscribe untuk kalau you nak tengok balik nanti. Okay, senang. Alright, so untuk hari ni saya share screen. Okay. Kalau screen saya tak muncul bagi tahu tau. Okay, jangan diam je. Okay. Alright. So untuk tak nak terganggu, you all boleh pin. Okay, dah nampak screen madam? Alright, so first sekali sebelum saya mula dengan sesi DNA dan RNA yang nanti kita akan pakai wheel of name ni. Wheel of name ni nak tunjuk. Ini dia wheel of name madam. Alamak, kejap. Okay, wheel of name madam ni, nampak? Kalau kelas 13 ada semua nama. Okay, kelas 1 pun ada semua nama. Kalau madam spin je, dia akan pilih nama orang. Madam tengok siapa bertuah. Contoh. Korang dengar ke kalau dia tepuk ni? Okey, macam itulah. Ni tak ada soalan lagi Kalau tidak tadi Nadirah dah kena. Okey. So, madam nak conclude dulu berkenaan dengan protein. Okey, semalam madam minta you tengok. Sebenarnya dah bagi awal lagi. So, tak apa. You all ada masa sampai Sabtu nanti. Take your time, tengok balik video. Untuk subtopik protein, madam memang takkan ajar. Okay, memang dalam video tu, video yang 11 minit tu dah cukup dah untuk cover. The first part adalah protein ini yang utamanya adalah amino acid. Ramai yang tak dapat nak tulis apa kat sini, madam? Amino acid. Okay, amino acid ni adalah apa? Yang ni ramai salah setakat yang dah hantar. Monomer. Di mana yang kita belajar ada 20 amino acid. Okay. So ada 20 amino acid. So kena lukis sebenarnya. Jangan lukis macam ni. Ni tak cantik. Tangan yang ni kena cantik-cantik macam yang madam buat dalam kita punya handout, dalam kita punya video tu. Okay. Dan kena pastikan masa you buat kaki dan tangan dia ni betul-betul di attach pada benda yang betul lah. Okay. So yang ni yang ramai yang tak dapat nak tulis apa. This is amino acid. Asasnya amino acid ada 4 group. Barulah you all akan buat. Lukislah. Jangan lukis, tak lukis pula. Kalau macam ni H je. Kalau kita CH3 tu ikut contoh yang ada dalam video. Okey, kenapa? Kalau non polar sebab dia ada H atau CH3 atau apa-apa yang hidrokarbon. Okay, yang tak reaktif. Kalau polar mesti ada CH, lepas tu ada OH ke contohnya. OH ni yang menyebabkan dia polar. Okay, kalau aspartic acid, kat sini ramai salah. Sebab dalam buku kita pun saya rasa salah. Dia tak buat, kalau ni C double bond O OH. Ataupun kalau dia buat C double bond O, O sahaja. Kalau tak ada H, dia kena ada charge negatif. Dia kena ada negatif Sama juga dengan NH3. Kalau NH3, dia mesti ada plus. Sebab kalau biasa NH2 je yang you buat N, tangan atas dan bawah tu. Kalau NH2, tak ada plus. COOH pun tak ada minus. Ini dalam bentuk ion. That's why ini biasa dia akan bersifat acidic atau basic kalau amino acid tu berada dalam medium yang aqueous, yang ada air. That's why dia ada charge. Okay, so this part sebenarnya bercerita tentang dipeptide. So madam bukan nak bincang semua sebab ramai yang tak buat lagi kan. So ini dua nama ni ramai yang confuse. Dengan madam nak betulkan sikit. Mungkin masa madam ajar tu madam tersilap pasal arrow ni. Okay, so fokus pada arrow. Madam dah buat dalam sampel madam tu amino acid 1 tambah amino acid 2. Arrow-nya madam buat kat bawah ni kan. Madam buat bawah arrow dan kena ada perkataan condensation. So if dalam latihan atau dalam exam, bila you kena buat benda ni jadi dipeptide. Okay, masa gambar ni pun molekul pertama kena ada tambah. Ni kena ada. Sekejap kita tukar warna pen. Okay, kena ada tambah ni. Yang ni yang madam perasan ramai tak buat. Mungkin sebab madam pun tak buat. Madam tersilap sikit.
Okey, condensation pada equation ada, pada pertengahan gambar ni pun mesti ada dan kena tulis. Sebab markah air dengan condensation ni dikira satu markah. Tapi mana-mana yang dah tulis dekat sini, okay, madam tak potonglah markah. Tapi untuk next, pastikan kalau you lukis gambar, condensation ke hydrolysis kena ada arrow di tengah ni. Okay, walaupun dekat equation you dah tulis. Dan kalau macam ni, ini sebenarnya ada yang mungkin dah dapat kot skema jawapan ni dari kawan-kawan kelas lain. Dia pun ikut, tertirulah sama. Sedangkan gambar ni tak lengkap. Okay, bila terhasil bond, okay, kat sini ada C double bond O, so ada NH. So C double bond O, NH ini kotakkan dan labelkan dia sebagai peptide bond. Kena label. Okay, sebab label ini dikira markah. Molekul ini betul-betul markah. Sama jugalah dengan bila breakdown pun. Okay, arrow ni lah yang dalam video madam dah terlupa sebab madam dah buat dekat equation. Satu lagi, bila you melukis, bila amino acid satu you dah buat. Okay, then you buat rapat-rapat. Gambar atas ni tak reflect pun apa yang you lukis. Gambar dah terkesana sikit. So, biasakan nama ni mesti, ini gambarnya, bawahnya nama tu. Ini gambar, bawah dia nama tu. Jangan equation tu tulis rapat-rapat. Contohnya you buat amino acid 1 tambah amino acid 2. Ni tak apalah lagi, nampak macam okey lagi kan. You buat arrow, tiba-tiba you tulis dipeptide kat sini. Sedangkan bawah dipeptide tu bukannya gambar dipeptide. Tak boleh macam tu. Ataupun you mungkin first time, okay, saya faham, you buat gambar amino acid 1, amino acid 2, bawah dia baru you buat dipeptide. Actually tak boleh. Dia kena sebaris. Kena bajet-bajet ruang tu. Kadang-kadang dah terlukis besar. Sebab tu madam kata waktu melukis boleh pakai pensel. Okay, sebab ini dikira lukisan. So kalau salah you boleh padam. So you kena bajet-bajet, dia mesti dalam satu garisan, dalam ruang tu. Okay, so kalau dah tersilap tak ada masalah. Untuk next benda tu kena ingat. Okay, ada tak soalan berkenaan dengan this one? Mana-mana yang tak buat lagi, boleh tengok video, boleh siapkan dan turn in. Nanti madam akan komen lah dekat Google Classroom tu dan madam akan tanda. So ada 9 orang yang dah hantar. Okay, terima kasih, tahniah sebab taklah on time sebenarnya, you all awal. Tarikhnya sampai Sabtu ni. So take your time, bila-bila free study balik dan buat. Okay, ada soalan? Tak ada, madam nak pergi kepada DNA sebab nak main wheel of name kan? Tak ada? Okay sama? Alright. So madam dia. Alright, so hari ni actually saya nak ajar berkenaan DNA. Okay. So kalau ada yang tanya madam ni pakai apa, madam conteng nak nota madam. Biasa madam tak bagilah kalau nota yang madam bagi ni adalah nota dalam smart guide tu. Ataupun yang mungkin ada yang dah print, mungkin ada tak print, tak apa. Nanti dalam buku you all akan ada. Okay, so hari ni topik kita adalah DNA dan RNA. Di mana DNA dan RNA ini kita panggil juga dia sebagai nucleic acid. Okay, di mana nucleic acid inilah anak-anak, apa kepentingan dia? Ada dua jenis DNA ataupun RNA. Okay, kalau DNA, fungsi dia, dialah yang mengandungi information that essential for cell activity, including cell division. Inilah dalam kata lain kita panggil sebagai tempat nak store you punya genetic information. Ada orang dia kata, madam, genetic information saya disimpan dalam kromosom. Betul ke? Ke DNA, kita punya genetic information disimpan dalam DNA? Ataupun dia sama je? Adakah kromosom dengan DNA benda yang sama? Siapa nak jawab? Ke kena wheel of name? Tak, yang ni madam nak tanya general. What do you think? On mic. Boleh cakap. What do you think? Adakah DNA dengan kromosom? Ingat tak kromosom ni apa? Kalau you belajar cell division yang pindah, berlaku pindah silang kaki dia, yang pindah ke kiri, ke kanan. Senyap. Madam seorang je ke tengah bercakap ni? Anak-anak madam ada tak? Hello? Tak tahu? Kromosom dengan DNA sama ke tak? DNA tu kalau dah beranak jadi kromosom, okey. Lain?
Dalam kromosom tu ada DNA. Nice. Okey, lain ada tak? Satu lagi jawapan. Madam nak dengar. Baru Madam nak hurai. Apa tu? Madam tak nampak ni sebab kalau Madam buka nanti you all akan nampak pening kat skrin tu sebab Madam share entire screen. Cepat. Apa dia? Satu lagi. Dah, cukup dua tu Madam ulas. Okey. Cukuplah. Alright, so sebenarnya DNA kita ni, dia akan ada, kita belajar kejap lagi, ini je komponen dia. Dia ada phosphate group, dia ada pentose sugar, dia ada nitrogenous base. So dia ada 3 main komponen. Okay, so ada 3 je komponen utama dia. Tapi bila DNA yang kita kata DNA kan, dia kata biasa orang lukis DNA bentuk macam ni kan. Di mana sifat dia kita panggil sebagai double helix. So bila DNA, dia kenapa double? Dia mesti terdiri dari 2 rantai, 2 strand. Okay, dan dia terikat lah. Nanti adalah base dia A pair dengan T. Ni kita nak belajar ni nanti. Kalau C pair dengan G. Tapi bukannya satu, ada banyak. Kalau DNA saja, kat sini ada maklumat. Tapi untuk jadi kromosom yang bentuk rama-rama tu, okay, selain daripada DNA ni, dia akan bergabung juga dengan molekul lain, contohnya protein. Kenapa tiba-tiba Madam tak dengar? Korang dengar tak? Hello? Dengar. Oh tak, tiba-tiba Madam dengar bunyi sunyi. Okay, alright. So dia ada juga protein-protein lain. Contoh protein lain ni kita panggil sebagai histone protein. Nanti bab 3 kita belajar. So bila DNA dengan histone protein ni, lepas tu kalau you perasan dulu cikgu you ajar, DNA ni asalnya dibentuk-bentuk dalam bentuk berbenang. Kita panggil sebagai kromatin. Masa ni dia ada DNA, ada protein ni. Tapi bila dia coil, lepas tu dia jadi tebal, thicken, barulah dia nampak dalam bentuk rama-rama yang kita panggil sebagai kromosom. So betul lah kawan you jawab yang kedua tadi. Okay, di mana dalam kromosom ni ada DNA. DNA tu yang asas je. Tapi untuk jadi kromosom dia akan bergabung dengan protein. So ini pengetahuan lah. Okay, so dalam DNA ini atau dalam kromosom ni benda sama je sebenarnya. Cuma DNA asas, kromosom yang dah bergabung dengan protein. Okay, tujuan dia akan simpan information kita. Information apa? Genetic information lah yang kita dah warisi dari ibu dan ayah. Jangan pula tiba-tiba you kata taklah madam, saya dapat warisan genetik saya dari nenek saya. Kalaulah you dapat pun dari nenek, sebenarnya perantaranya ialah mak dengan ayah punya DNA. Okay, kalau girl, you dapat daripada separuh dari mak, separuh dari ayah. Kalau boy pun sama. Cuma yang membezakan boy dengan girl pada pasangan kromosom yang 23. Ini pun nanti kita akan belajar. Menarik macam mana you tercipta. Tapi ini kita nak belajar asas dulu. Okay, apa pula RNA? Okay, kalau DNA, dia ni lah yang duduknya store genetic information dan lokasi dia you akan jumpa dia dalam nukleus. Okay, dalam badan kita ada beribu-ribu, berjuta-juta sel. Dalam setiap nukleus of each cell ada DNA ni. Dan DNA ni sama. Okay, so apa yang kita dapat dari mak ayah kita, untuk setiap sel kita yang bermitosis, maklumat dia sama. Dia store genetic information. Tapi nanti kita akan belajar dalam next chapter yang ada kaitan dengan you punya assignment juga. Dari DNA, kita boleh hasilkan RNA. Di mana RNA ini, dia akan terlibat secara indirectly untuk satu proses penghasilan protein dalam badan. Kita tahu badan kita hasilkan banyak jenis protein. Nak buat plasma membrane untuk sel baru, ada protein. Okay, nak buat hormon dalam badan kita, kena hasilkan protein. Okay, contoh kan, apa hormon dalam badan kita kalau nak digest gula yang kita makan? Insulin. So, untuk hasilkan insulin tu, nak tukar glukos kepada glukagon dan simpan, badan kita akan hasilkan insulin tu. Okay, cara macam mana dia nak hasilkan insulin? Proses ni lah. Contoh, nak hasilkan insulin. Ataupun nak hasilkan insulin ni hormon. Ataupun badan kita nak hasilkan enzim. Contohnya enzim dalam mulut you. Ada enzim apa yang akan digest makanan yang you makan dulu? Kita panggil
Siapa tahu? Amylase, very good. So contoh, salah satu ada amylase. Amylase ni kategorinya enzyme, tapi masih lagi protein. So badan kita tak tiba-tiba dah terus ada insulin, tak tiba-tiba dah ada amylase. So kena berlaku proses protein sintesis. So protein sintesis ni apa? Nak hasilkan benda-benda ni lah, dan dia akan guna RNA. So RNA ni pula nanti kita akan belajar ada 3 jenis. Yang pertama, M kecil RNA, messenger RNA. Yang kedua, kita ada RNA. Madam bukan salah, dia memang M kecil, RNA besar. R kecil, RNA tu memang semua kena huruf besar. Tak perlu tulis nama panjang dia ni. This one boleh guna dalam bentuk akronim dia. Okay, dan yang ketiga, dia ada tRNA. Ketiga-tiga type of RNA ini akan terlibat secara langsung dalam penghasilan protein. Next chapter kita memang akan belajar detail pasal benda ni. So sekarang kena tahu dia ada 3 jenis. Kalau DNA, 1 jenis. Main dia fungsi untuk store genetic information. Kalau RNA, dia terlibat dalam protein sintesis. Okay, so setiap satu DNA atau RNA ini, dia dibina oleh satu struktur yang kita panggil sebagai monomer. Nampak tak perkataan monomer? Kalau protein, monomernya amino acid. Kalau DNA atau RNA, monomer dia nama nukleotid. Okey. Sebab apa dia ada monomer? Sebab DNA kita ni panjang, RNA pun panjang. So dia akan bergabung antara satu sama lain menjadi polimer. So polimer ni you tahulah lebih daripada 2, kan? Mereka kata 3 atau lebih. Beribu-ribu sebenarnya nukleotid bergabung dan dia akan membentuk polinukleotid. Maknanya macam mana nak bentuk polinukleotid? Of course akan berlaku proses yang sebelum ni you lukis, condensation. Okay, dia akan remove air, form bond, terikat antara satu sama lain. Okay, tapi luckily, alhamdulillah, you tak kena lukis this one. You tak kena belajar untuk lukis macam mana dia kena tunjukkan formation dengan breakdown. Okay, sampai protein tu je yang ada formation dan breakdown. Okay, so apa komponen utama kepada nukleotide? Okay, so kalau kita tengok kat sini, dia kata nucleoside, okay, adalah nitrogenous base combine dengan pentose sugar. Okay, kalau ada 2 je, nama dia nucleoside. Tapi nucleotide apa dia? Kalau nucleotide, okay, tak nak buruk kat sini. Kalau 2 komponen je, okay, maksud 2 komponen tu apa? Okay, dia ada 3 tau komponen. Yang pertama, pentose sugar. Okay, pentose sugar ni yang mana? Inilah yang warna purple ni. Cara lukis dia macam ni. Beza sikit lah dengan pentose sugar ni, maknanya dia adik-beradik karbohidrat hari tu, tapi dia ada 5 je karbon. Di mana karbon nombor 5 dia ada kat sini. Ni CH2 ni. So ini pentose sugar. Kalau RNA pun ada pentose sugar, DNA pun ada pentose sugar. Bezanya apa? Pentose sugar dia ni nama lain-lain. Kalau RNA nama dia ribose. Okay. This one nama dia ribose. Kenapa tak hidup pula madam punya pen ni? Sebab ni gambar. Okay. Kalau this one nama dia ribose. Kalau pentose sugar untuk DNA nama dia deoxyribose. Rupa dia sama. Okay, itu komponen pertama. Komponen yang kedua adalah nitrogenous base. Biasa nitrogenous base ni kita lukis guna kotak je. Okay, dan untuk DNA ada 4, untuk RNA pun ada 4. Tapi you tengok ada beza kat sini. Okay, kalau DNA, kalau RNA dia kata A, C, G, U. Ini yang adenine. Okay, C tu apa? Cytosine. Kalau sekolah dulu mungkin adenina, cytosina ke? Okay, yang ketiga guanin. Kita ada 99 di ujung. Okay, dan U tu adalah uracil. Okay, ini kalau RNA. Kalau DNA, nitrogenous base dia
ada A, C, G juga, tapi bezanya yang T ni saja. Di mana T ini thymine. Itu yang membezakan antara RNA dengan DNA. So, pada satu masa ada satu je lah. Contohnya kalau dia first molecule mungkin A saja kat sini. Okay, dia boleh A, C, G atau T. Ni nama penuh dia. Okay, dekat teks tu ada nama penuh dia. Yang ni mungkinlah U. Sebab dia tak ada T. Ataupun C ataupun G. So ini adalah jenis-jenis nitrogenous base. Kalau this one dia melibatkan dua ni sahaja. Pentose dengan nitrogenous base. So this component only. Ini yang kita boleh panggil sebagai nukleoside. Tapi sekiranya kita tambah satu lagi komponen. Iaitu yang ketiga. Apa komponen yang ketiga? Yang ketiga adalah phosphate group. Yang bulat ni. Ni. Bila ada phosphate group, ketiga-tiga ini kalau bergabung kita panggil nukleotide. Inilah yang beza poin nombor 2 ni. Nucleoside dia kata nitrogenous base dan pentose sugar saja. Tak kira lah ribose ke deoxyribose. Kalau gabung sekali dengan fosfat, dalam dia kita panggil nukleotide. Kat sinilah yang dia terangkan. Kalau nitrogenous base ni ada dua jenis. Jenis yang pertama nama dia purine. Jenis yang kedua nama dia pyrimidine. So ada 4 kan? Ada pula kategori. Contohnya kalau this one adenine dengan guanine, A dengan G adalah purine. Macam mana nak ingat? Kalau madam pakai akronim AG, kalau dalam jadual kita kat sekolah dulu, tak tahulah korang, mungkin korang pakai pendidikan Islam kot. Kalau madam AG, agama, pure. Purine, pure, suci. So kalau madam pun, madam tak hafal tau, madam ingat. Apa dua jenis? Dari segi jenis, kalau adenine dengan guanine dia jenis purine. Selebihnya cytosine, uracil dengan thymine dia adalah pyrimidine. Kita kena tahu dia ada 5 ni. 5 tapi ikut jenis. Kalau RNA ada 4, DNA ada 4. Beza dia ni lah uracil dengan thymine ni. Pentose sugar tadi dah cakap dah, sama ada ribose untuk RNA, deoxyribose untuk DNA, dan dia akan ada satu phosphate group. So kalau 3 komponen ni, 1, 2 dan 3 bergabung, inilah yang kita panggil sebagai nukleotide. Di mana kalau nitrogenous base, you tengok dia bergabung kat mana? Nitrogenous base is joined at carbon number 1. Sama juga bila kita lukis ni, ini carbon number 1 dia, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, ini carbon number 5. Gambar ni dia jahat sikit, dia tak tunjuk. Nanti Mada ajar lukis yang betul kan. Pada carbon nombor 5 pula terikat phosphate group. Kalau you tengok carbon nombor 5 ni di luar daripada ring. Alright. Ada kalau ini nukleotide tadilah. Alright. So jom kita tengok. Kita nak try penuhkan this part dulu. Ni. So nucleotide. So nucleotide ni yang mana tadi? Yang ada 3 komponen. Komponen pertama, dia kata lukis bentuk pentose macam ni. Yang ni kita pandai lukis. Di mana ini carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4. Buat satu garis macam ni, tulis dia sebagai carbon number 5. Ini adalah molekul pertama yang kita panggil sebagai pentose sugar. General Kalau general kita tak tahu dia DNA ke RNA, kita tulis pentose sugar. Pada carbon number 1 dia,
akan terikat satu molekul yang kita panggil sebagai nitrogenous base. Okay, manakala pada carbon number 5, ini tarik macam ni. Ini beza yang Madam kata gambar tadi. Kita nak tunjuk ada carbon number 5 kat bucu ni, barulah terikat molekul yang ketiga. Ini yang kita panggil sebagai phosphate group. Okay, so soalan dia. Okay, nucleotide is made up of berapa komponen? Okay, kita pilih dari kelas 1 dulu. Okay. Spin. Ada tak orang ni? Tada! Yeah. Yang bertuah ialah Anas. Anas. Anas ada tak Anas? Ada. Okay, nucleotide is made up of apa? Okay, nucleotide. Nampak tak kat skrin Madam tunjuk sekarang ni? Nucleotide is made up of, apa nak isi tempat kosong ni Nas? Berapa komponen yang ada dalam nucleotide? 3. Very good. Apa dia Nas? 1. Betul. Itulah 3 komponennya. Pandai. Tepuk sikit kawan-kawan untuk Anas. Dia tepukkan. Dengar tak tepukannya? Dengar kan? Okay, thank you very much Anas. Okay, so yang ke-13 ni, okay, kelas 13 pula Madam nak kita isi this one. Okay, orang yang pertama Madam nak, apakah nitrogenous base yang ada? So di mana Madam nak yang grup ini adalah purine. Yang ni adalah, okay, macam mana kita nak eja pyrimidine tadi? Okay, Madam pun kadang-kadang pyrimidine. Okay. Dalam bio ni, satu benda kita kena praktis ejaan. Okay, so this one Madam nak pilih satu orang. This one Madam nak pilih satu orang. So kita pilih dulu orang. Okay, kelas 13 pula. Saya pilih seorang dari kelas ni. Nanti baru jawab. Okay, siapa yang terpilih? Get ready nak jawab. Apa base untuk purine? Maisarah. Okay. Sekejap. Madam pilih seorang lagi. Kelas ni. Saya pilih seorang lagi. Dina. Okay. Alright. So, Sarah dengan Dina, pilihlah. You all nak jawab yang mana. Okay, nitrogenous base untuk purine. Apa dua contohnya? Pyrimidine apa? Ikut. Dina nak purine ke? Dina nak pyrimidine ke? Atau Maisarah? Silakan. Apa contoh nitrogenous base untuk purine? Dina dengan Sarah ada tak? On mic. Siapa tu? Dina ke Sarah? Siapa dulu tu? Tak dengar, putus-putus. Hello? Dina? Sarah? Are you all okay? Oh, itu dia Maizun, tu Alisha. Dia orang buka kamera lah. Okey, mana cepat Badi nak jawapan. Apakah jawapannya? Purine? Tak ada. Okey, orang lain yang boleh jawab. Apa nitrogenous base under purine? Madam kata apa? Pure tadi. Pure. Jawapannya agama kan? A dengan G. A itu adalah adenine. Ejaan jaga. Saya tahu you bertukar kadang-kadang mana yang sepenuhnya belajar BM dulu. Slowly kita akan adenine, N-I-N-E. Dan G ni apa? Okay, guanine. Very good. Okay, A dengan G. Okay, kalau pyrimidine,
Apa contoh dia? Okay, cytosine, very good. Okay, selain T, thymine. One more. Uracil. Okay, dan dalam box ni apa yang kita kena buat? Okay, dia tanya, dia bagi tahu pula. Okay, untuk setiap nukleotide ni sama ada DNA atau RNA, dia ada 4 je. Sekarang ni yang kita senaraikan ada 5. So untuk DNA, yang mana je DNA? Kita kena tick. Nak tick yang mana? Kalau DNA, ATCG. Madam selalu ingat macam ni, ATCG. Sebab A dengan T ni pasangan dia. Walaupun dia nak lain-lain, C pasangan dia G. So maknanya adenine, betul ada DNA. Guanin, cytosine, thymine. So DNA dia tak ada uracil. Kalau RNA pula, dia ada adenine, dia ada guanin, dia ada cytosine, dia ada thymine. Betul? Dengan uracil. Dia ada 5-5. Mana yang madam salah? Dia tak ada thymine. Okey. Betul. Pandai. So ini yang you kena take note. Ini yang kita cover tadi. Dan okey, dari segi draw, okay, bila you draw, ini yang general. Kalau you kena lukis RNA nucleotide, buruk sikit, sorry. Okay, ataupun yang ni DNA nucleotide. Tak boleh tulis DNA je, RNA je, sebab you lukis satu. Kalau satu, dia adalah nucleotide. Ataupun nucleotide ini tadi kita sebut sebagai monomer. Okay, okay, so untuk nucleotide, okay, sama je. Kita akan lukis pentose sugar. Okay, pada carbon number 1 dia ni ada nitrogenous base. Okay, tapi pentose sugar ni jangan tulis pentose sugar bila dia dah bagi tahu RNA. This one you kena label dia sebagai ribose sugar. Okay, manakala this one jangan terus buat macam ni. Salah tau. Okay, sebab ini macam phosphate group terikat pada carbon nombor 4. Kalau dalam gambar dalam nota kita tu, kalau you tengok dia ada buat dekat garisan tu ada CH2 tu, carbon nombor 5. So madam biasakan buat satu garis ke atas, ini carbon nombor 5, baru you sengitkan. Ini adalah phosphate group. So labelkanlah. This one sama je, phosphate group. Dah terkeluar tulisan doktor madam. Okay, nitrogenous base. Okay, this one beza dia sama je, cuma untuk dia punya orang kata pentose sugar tak boleh label pentose sugar sebab kita dah tahu dia DNA. So kita kena labelkan dia sebagai deoxy ribose sugar. So jangan risau bila kita habis je belajar bab ni, jawapan untuk this one baru madam release. So you buatlah dulu. Lepas tu nanti mana part yang madam tak tanda, madam mungkinlah tak dapat nak tanda semua. Okay, so nanti you semak sendiri. So kita punya konsep enrichment ni sebenarnya dah lebih daripada cukup untuk dig in balik apa yang you kena tahu daripada nota kita yang asal. So first part kita dah cover. Okay, so type of DNA, RNA tadi madam dah bagi tahu ada 3. Okay, di mana untuk dia terlibat dalam protein sintesis ni nanti, setiap satu ni akan ada peranan. Madam tak nak detailkan sekarang. Kita akan belajar dalam next chapter. Mulai hari Jumaat nanti. Okay, kalau mRNA ni, dia yang akan kerja untuk carry genetic information. Tapi dia ambil genetic information ni dari DNA. You kena ingat, dalam badan kita, DNA kita tu sangat penting anak-anak. Okay, di mana kalau DNA kita rosak, proses-proses cell division ke maklumat-maklumat lain pun akan rosak. Jadi, bila nak hasilkan protein, kita akan ambil maklumat dari DNA tapi tak guna DNA. Dan kita tak akan guna keseluruhan. Contoh you tadi nak hasilkan insulin ke, you nak hasilkan amylase tadi ke. So kita ambil sebahagian je. Mungkin daripada sepanjang-panjang DNA tu certain part je kita ambil. Cara kita ambil macam mana? Kita akan ambil dan salin maklumat tu dalam bentuk mRNA. Sebab tu mRNA ini nama panjang dia, M ni sebenarnya messenger. Messenger bahasa Melayunya apa? Messenger mail. Dia adalah macam penyampai maklumat. Pengantar. So mana dia dapat maklumat? Dia ambil maklumat daripada DNA, dia bawa.
untuk kita copy dan hasilkan protein. So itu jenis RNA yang pertama. RNA yang kedua, RNA. rRNA. R kecil R ni stand for ribosomal. Pernah tak dengar ada satu organel namanya ribosom? Pernah dengar? Masa sekolah belajar tak pasal ribosom? So ribosom ini, RNA, dia terhasil dari DNA, dia pergi dekat cytoplasm cell, gabung dengan protein, so dia jadi rRNA. So ribosom tu terbina daripada rRNA lah yang dah bergabung dengan protein. Dan dia ni akan menjadi tapak. Nampak dia kata kat sini dia akan involve in translation of mRNA. So nanti bila dekat cytoplasm katalah ini sel kita kan. Nanti kita belajar tau benda ni. So ini nukleus kita. Dalam ni ada DNA. Ni analogi lah Analogi nak bagi nampak. Tapi nanti kita belajar detail. So DNA ni kita tak nak kacau. Contoh kita nak maklumat. Maklumat yang kita nak, kat sini je. Sikit ni je. So akan ada proses yang akan salin maklumat ni. Dan dia akan salin menjadi mRNA. So mRNA dari dalam nukleus dia akan keluar. Pergi ke cytoplasm. So mRNA dia ada maklumat. Tapi macam mana nak jadikan protein tu? So dia kena bekerja lah pula. Dengan siapa? Dengan rRNA. rRNA ini madam kata dia akan bergabung dengan protein untuk menjadi ribosom. So ribosom kan konon-kononnya kalau dalam sel kita selalu buat bintik-bintik ni je kan. So sebenarnya kalau besarnya dia ada macam burger. Dia ada large subunit, small subunit. So dia akan bind pada mRNA dan menjadi tapak. Apa guna tapak ni? Tapak ni akan baca maklumat tu dan akhirnya nanti akan terhasil amino acid yang bergabung. Amino acid bergabung jadi protein kan? Tapi macam mana nak jadi amino acid ni? Dibacalah maklumat dan datanglah orang yang ketiga ni, tRNA. tRNA ni tahu rupa dia macam mana? Dia bentuk dia macam ni. Kalau dalam buku bio lah, kat sini dia bawa amino acid. Contohnya apa? Serin yang you lukis hari tu. Tapi kita simbolkan dalam bentuk bulat je lah. Okay. So let's say dia ada kepandaian dia ni nanti kita belajar. Contoh kalau serin ni dia ada huruf, katalah UCA. So dekat mRNA tu dia kena cari yang sepadan. UCA maknanya kena A, G, U. Kalau sepadan barulah dia akan tambah serin ni. Jangan pening-pening dulu. Tapi apa kerja dia? Ini cerita next chapter. Kerja tRNA carry amino acid. Bawa dia pergi dekat ribosom. So tRNA datang, bacalah sepanjang sekuen tu. Nanti dalam next chapter Meda ajar, dia datang tambah amino acid ni. So dia yang tolong bawa. So itulah proses protein sintesis yang Meda kata dia tak boleh tinggal. Kena ada tiga-tiga. Okay, tRNA ni, T ni apa? M messenger, R ribosomal, T ni adalah transfer RNA. Dia tolong transferkan amino acid. Ni kita belajar general je lah. Okay, nanti detail proses dia kita akan belajar kemudian. Okay, next adalah berkenaan comparison between DNA dan RNA. Okay, ini satu teknik. Dalam biologi, bila you jumpa perkataan comparison dalam soalan, comparison ni apa? Dia sama tak dengan differences? Adakah comparison dengan differences sama? Okay, differences dalam soalan membawa maksud perbezaan. So, hanya yang berbeza je. Okay, saya pakai tudung warna biru, manakala dia pakai tudung warna putih. Benda yang berbeza. Kalau comparison, dalam soalan minta comparison, dia kena ada dua. Persamaan, ataupun similarities dan difference. Sebab tu bila you tengok dalam nota kita ni, dia kata comparison ada similarities, ada different. So in terms of perbezaan dari segi tudung tadi, contoh, okay, nak tengoklah muka siapa yang buka kamera. Madam pakai tudung warna biru gelap, manakala Alisha pakai tudung hitam. Itu adalah differences, perbezaan. Betul tak? Okay. Tapi apa persamaan Madam dengan Alisha? Similarities ni apa? Madam dan Alisha, Maizun dan Ayu pakai tudung. So dia akan cari point of persamaan dan juga point of perbezaan. Itu comparison.
Kalau dalam soalan 2 markah, dia kata give comparison of DNA and RNA, you kena bagi satu persamaan, you kena bagi satu perbezaan. Kalau 2 markah tu, you bagi dua-dua perbezaan ada banyak point, you bagi dua-dua, you akan dapat 1 je markah. Sebab maksud comparison, beza dan persamaan. Boleh tak yang tu? Tu tips lah, tips. Nanti kita akan tengok. Okey, contoh, apa persamaan DNA dengan RNA? Dia bagi ada 3 point. Kedua-dua DNA dan RNA adalah nukleotide. Okay, yang kedua, both contain pentose sugar. Walaupun yang ni ribose, yang ni deoxyribose, yang ni ribose, tapi dua-dua adalah pentose sugar. So, kita cakap secara general. Dan kedua-duanya ada phosphate group. Okay, so ini 3. Kalau dia minta 1, bagi 1. Kalau dia nak semua similarities, ini antara persamaan mereka. Perbezaan, kita boleh lihat perbezaan. Okey, ini karakter pertama dalam jawab perbezaan dalam exam. Tak payahlah lukis ni dia nak tunjukkan je. Okey, so kalau dalam perbezaan, you kena buat ayat. Okey, you tak boleh buat dalam bentuk table di peringkat matrikulasi. Ayat tu antara 2 benda yang you bezakan, you kena gabungkan dengan perkataan while. Contoh, yang ni Madam nak cakap DNA pentose sugar dia deoxyribose, manakala RNA pentose sugar dia adalah ribose. So kita gabungkan ayat ni. Untuk dapat markah perbezaan, you akan kata pentose sugar for DNA is deoxyribose. Simple sentence je. Pentose sugar untuk DNA adalah deoxyribose. While ni bahasa Melayu ni manakala. While, kena pakai while. You tak boleh pakai but. You tak boleh pakai and. Tak boleh pakai so. Semua tak boleh. Okay, yang boleh or ke? Tak boleh. Haram. Untuk buat perbezaan, you boleh pakai while. Kalau ada orang dia suka pakai whereas. Madam suka pakai while je. Okay? While memang perlu ada untuk joinkan 2 ayat. So, pentose sugar for DNA is deoxyribose, while pentose sugar for RNA is ribose. Dapatlah 1 markah. Okay? Kalau untuk cakap pasal ni, 4 base ni sebenarnya, take note, dia adalah nitrogenous base. Okay, so you buatlah nitrogenous base for DNA adalah adenine, guanine, cytosine and thymine. N ni sebab yang keempat. While nitrogenous base for RNA adalah adenine, guanine, cytosine, uracil. Untuk this one, you kalau dalam ayat tak boleh buat A, G, C, T. Haram. Kena tulis nama penuh dia dalam ayat. Dalam gambar tak apa. You boleh label kan, macam tadi kan kata carbon number 1 ni kita buat dia terikat dengan A. Gambar tak apa. Dalam ayat wajib tulis penuh. Sebab tu kena tahu. Okay. This one tak boleh lah buat A, U, C, G. Tak boleh. Haram. Okay. Alright, so settle this part. Okay, selain daripada tu, antara beza lain lah. Ini antara nukleotide, beza dari segi nukleotide dia. Tapi dari segi molekul DNA dan RNA, bila dia dalam bentuk strand, banyak-banyak lah, bukan satu, panjang. Okay, this one is polynucleotide strand. This one adalah 1, 2. Ini DNA ada 2, yang Madam kata tadi ada 2. 2 strand, 1 strand, 2 strand. This one, kalau RNA dia 1 strand je macam mRNA tadi. 1 strand only. Tapi apa nama strand tu? Polynucleotide strand. Okay, it is polynucleotide strand. Yang ni 2 polynucleotide strand. Ataupun kita boleh sebut double stranded, single stranded. Okay, slash ni bukan kena jawab tau. Pilih salah satu. Nak yang ni ke yang ni? Okay, kalau 2 strand DNA ni, dia akan coil together. Dan dia akan membentuk double helix. Ini yang bentuk double helix ni. Tapi untuk RNA, dia tak ada double helix. Dia lurus je. Dia tak akan bentuk double helix. Okay, no double helix. Okay, sama juga kalau macam ni tak boleh buat dalam kotak, kena sambung perkataan tengah ni dengan while. DNA consists of 2 polynucleotide strand while RNA consists of 1 polynucleotide strand. Itu cara dia lah. Media ajar je. Okay, kat mana DNA dijumpai? DNA dijumpai dalam nukleus. Kita tahu memang dia tak akan keluar, memang duduk dalam nukleus of cell. Tapi RNA, kenapa dia kata ada yang kat nukleus, ada yang dekat cytoplasm? Ini yang tadi Madam cerita ringkas.
Dekat nukleus mungkin akan ada mRNA waktu dia nak salin maklumat. Dekat cytoplasm ada yang lain-lain. mRNA pun boleh ada dekat sini, dekat cytoplasm. tRNA pun boleh ada. rRNA pun boleh ada kat cytoplasm. So RNA lokasi dia lain. Okay, kalau DNA tak ada banyak type, ada satu jenis je. Manakala yang tadi ada 3 type dan you boleh nyatakan 3 type itu adalah mRNA, tRNA dan rRNA. So this one pun tak perlu nak tulis nama panjang dia, messenger ke, transfer ke, dan dia tak ada jarak antara diorang tu. Okay, this one adalah dari segi function, beza dari segi function. Tadi kita kata DNA kerja dia carry genetic information, okay, atau store genetic information. This one, kalau kita nak rangkum ketiga-tiga fungsi diorang ni, diorang akan terlibat importance ataupun involve in protein synthesis. Okay, dari segi stability, kenapa dia kata DNA more stable and permanent? Okay, DNA ni dia memang kekal, dia takkan rosak. Tapi macam RNA, lepas dia dah salin maklumat, dia dah dapat hasilkan protein, biasanya dia akan degraded. Degraded ni apa? Dimusnahkan. So that's why kita kata dia less stable and non-permanent. Kalau DNA ni dia stable, dia 2 strand, lepas tu antara strand dengan strand ni nanti dia terikat. So structure dia yang double helix dan 2 strand ini lebih kukuh. Okay, so this one kita tak sempat belajar lagi, tapi kita akan gabungkan benda ni. Tadi yang asas Meda dah ajar, di mana struktur DNA berdasarkan Watson and Crick. Masa dah nak habis, kita tak akan sambung sebab you all pun nak join kelas seterusnya. So this one kita akan belajar juga dalam next chapter. Di mana kita akan gabungkan dia masa kita belajar bab DNA replication. Macam mana nak hasilkan DNA? Kenapa DNA tadi 2 strand ni Meda kata helix? Kalau kita lukis dia tak jadi helix lah. So this one Meda akan ajar dan sentuh nanti. So dapat tak apa yang sepatutnya kita belajar hari ni? Ni nanti boleh penuhkan. Di mana monomer dia apa? Nucleotide. Both ada apa? Pentose sugar, nitrogenous base komponen yang 3 tadi. So apa perbezaan dari segi strand? Dalam ni tak apa, UEC je, tak perlu buat ayat lengkap. Tapi dalam exam sebenar, bila dibagi garisan-garisan, you tak boleh jawab dalam bentuk kotak. Sekejap.